Kumpulan Kerja Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Manusia bagi sektor ICT, MISC WG-ICT mencatat pencapaian baharu dengan pelancaran Rangka Kerja Kecekapan Industri ICT Brunei BI-ICF. Ditubuhkan untuk menyokong Wawasan Brunei 2035 dan Pelan Induk Ekonomi Digital 2025, BI-ICF bertujuan memastikan profesional ICT tempatan mempunyai kecekapan yang relevan dengan kemahiran yang sejajar dengan keperluan industri. Dianjurkan oleh pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI selaku Sekretariat MISC WG-ICT dengan sokongan Manpower Planning and Employment Council MPEC. BI-ICF dirangka melalui usaha yang meluas dan bersepadu melibatkan kerajaan, industri, institut tinggi dan penyedia latihan. Rangka kerja ini telah mengenal pasti 79 kecekapan teknikal dan kemahiran untuk 20 pekerjaan melibatkan 6 subsektor industri ICT di negara Brunei Darussalam. Heng Yi Industries Sendirian Berhad baru-baru ini menandatangani perjanjian pembiayaan bertempoh sindiket Islam berjumlah $263 juta Amerika dengan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD, Baiduri Bank dan Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib menandakan bermulanya kerjasama antara Heng Yi Industries dan institusi kewangan tempatan. Perjanjian pembiayaan ditandatangani oleh wakil Heng Yi Industries Sendirian Berhad, Bank BIBD dan Taib. Perjanjian pembiayaan melambangkan komitmen dan kerjasama kukuh yang diberikan oleh institusi kewangan tempatan dalam menyokong pelaburan langsung asing di negara ini selain mengembangkan lagi sumbangan ke arah sektor hiliran negara dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Jualan runcit pada suku pertama tahun ini meningkat 4.8% berbanding suku keempat 2021. Namun prestasi jualan runcit pada suku pertama 2022 menunjukkan penurunan tahun ke tahun sebanyak 3.9% dengan anggaran nilai daripada RM468.5 juta kepada RM450.1 juta. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi melaporkan dari segi jumlah jualan, pertumbuhan negatif dicatat sebanyak 8.4% tahun ke tahun. Penurunan jualan runcit terutamanya didorong oleh penurunan jualan di stesen minyak 21.7% berikutan kekurangan permintaan domestik. Diikuti dengan penurunan jualan di gedung serbaneka, jualan tekstil, pakaian dan kasut dan jualan runcit. Perkhidmatan makanan dan minuman juga menurun 10.3% berbanding suku pertama 2021. Dari segi jumlah jualan, aktiviti makanan dan minuman mencatat pertumbuhan negatif sebanyak 10.6% tahun ke tahun. Ia disebabkan oleh hasil jualan restoran yang menurun berikutan had kapasiti yang ditetapkan. Manakala bagi perkhidmatan makanan dan minuman pula meningkat pada suku pertama 2022 berbanding suku keempat 2021 disebabkan peningkatan permintaan domestik berikutan peralihan ke fasa endemik. Institut Kepimpinan dan Kewangan Islam Brunei BILIF dan Institut Perbankan dan Kewangan London LIBF baru-baru ini memeterai memorandum persefahaman MOU bagi kerjasama dan kolaborasi ke arah pembangunan modal insan dalam sektor perbankan dan kewangan. Dengan MOU tersebut, BILIF kini menawarkan diploma profesional dalam perbankan dan kewangan dan LIBF pula diploma lanjutan dalam perbankan dan kewangan. Syarikat Wasan Miling Sendirian Berhad yang dimiliki penuh oleh Syarikat Darussalam Aset Sendirian Berhad telah mengambil alih operasi Pusat Pemprosesan Padi di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Wasan, Mukim, Bengkalan Batu.
Sebelumnya, pusat berkenaan dikendalikan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Inisiatif pengkorporatan yang dipandu oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dengan kerjasama Darussalam Assets akan dilaksanakan secara berperingkat dengan tujuan meningkatkan keupayaan pengeluaran beras bagi menampung keperluan negara yang semakin meningkat. Standard Chartered Bank Brunei (SCB) baru-baru ini menganjurkan taklimat penyelidikan global bagi pelanggan korporat dan pihak berkepentingan mereka. Acara hibrid itu dihadiri lebih 100 pelanggan korporat dan pihak berkepentingan bank. Semasa taklimat itu, dua pakar ekonomi berkongsi pandangan mengenai prospek ekonomi global dan negara ini dan membincangkan strategi bagi iklim perniagaan. Titik Kota, sebuah kopitiam yang berkonsepkan rekaan Bali moden dibuka di ibu negara dalam usaha meningkatkan sektor pelancongan di negara ini. Ilham membuka kopitiam berkenaan tercetus ketika pemiliknya belajar di Bali, Indonesia selama 2 tahun dalam bidang rekaan grafik di samping sering berlayar ke luar negara. Yes, Titik Kota ditubuhkan pada tahun 2022, tapi it was plannya masa 2020 sebelum COVID. Ya, after then 2 tahun saya kumpulkan duit untuk buka F&B sendirilah. Buka restoran ini sebenarnya saya juga I grew up in a family business, and then saya selalu berfikir macam one day I want to open my own restaurant dalam F&B. Pelbagai menu ditawarkan dalam bentuk grab and go untuk memudahkan para pelanggan. Antara makanan yang laris dijual adalah bakmi, nasi goreng special dan nasi lemak. Selain menawarkan makanan Melayu, Titik Kota juga menawarkan kopi yang diimport khas dari luar negara. Kalau ada rezeki bisnes saya ini, saya akan membuka seperti kilang yang pernah saya pelajari dulu di Malacca for 5 months, which is Missionary Industries. And saya ingin niat membuka kilang itu untuk memboost ekonomi negara dan mempromo produk lokal dan untuk membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda yang mencari kerja. Okey, nasihat saya kepada anak-anak muda, jangan pernah berputus asa kerana masa itu emas.